Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aini Farhanis binti Muhammad Fitri akan membentangkan tentang tajuk tugasan saya. Kita akan mulakan dengan pengenalan. Mikroekonomi adalah bidang ekonomi yang menumpukan kajian terhadap aktiviti-aktiviti ekonomi yang melibatkan unit-unit kecil dalam ekonomi. Contohnya seperti aktiviti ekonomi yang dilakukan oleh individu, firma dan kerajaan, seperti kajian mengenai teori harga, teori permintaan dan penawaran, teori pengeluaran, teori pasaran dan teori agihan. Model teori permintaan dan penawaran merupakan model asas bagi mikroekonomi yang menerangkan mengenai interaksi yang berlaku dalam sesebuah pasaran yang melibatkan antara pengguna dan pengeluar bagi mencapai tingkat keseimbangan dalam sesebuah pasaran. Permintaan yang berlaku dalam sebuah ekonomi adalah disebabkan oleh permintaan daripada pengguna kepada sebuah firma untuk menggunakan faktor pengeluaran bagi menghasilkan barang yang dapat memenuhi keperluan dan kehendak seorang pengguna. Teori ini diperkenalkan oleh Alfred Marshall pada tahun 1890, Darmawan 2019. Manakala bagi teori penawaran pula, ialah hubungan yang menunjukkan pelbagai barangan yang disediakan oleh penjual dan dijual dengan harga tertentu dalam tempoh masa tertentu, seperti yang dinyatakan oleh tokoh Wilton H. Spencer dalam bukunya itu Contemporary Economics. Seterusnya, konsep permintaan. Menurut Gillarzo 2007, beliau mengatakan permintaan yang merujuk kepada kesanggupan, keinginan dan kemampuan pengguna untuk membeli sejumlah kuantiti barang dan perkhidmatan pada tingkat harga tertentu dalam jangka masa tertentu dengan anggapan bahawa ceteris paribus adalah tidak berubah. Permintaan juga boleh merujuk kepada fungsi yang menunjukkan pelbagai jumlah bagi sesuatu barang yang mendapat permintaan tinggi dalam pasaran dan pengguna juga berkemampuan untuk mendapatkan barangan tersebut pada tingkat harga tertentu dan dalam jangka masa tertentu. Permintaan seorang terhadap suatu barang ditentukan oleh pelbagai faktor dan antaranya ialah: pertama, harga barang itu sendiri, cita rasa pengguna, tingkat pendapatan pengguna, dasar kerajaan dan harga barang lain. Seterusnya, ini adalah contoh keluk permintaan. Menurut Hayati 2007, keluk permintaan ialah keluk yang menghubungkan antara harga barang, P, price, ataupun ceteris paribus dengan hubungan antara jumlah kuantiti barang yang diminta. Paksi X, kita boleh tengok kat situ, dia menunjukkan kuantiti iaitu unit. Manakala pada paksi Y yang menunjukkan harga, price lah, RM. Keluk permintaan mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Seterusnya, perubahan kuantiti diminta. Boleh tengok dekat sini ada graf. Ada keluk. Jadi, perubahan kuantiti diminta hanya melibatkan pergerakan di sepanjang keluk permintaan. Berdasarkan rajah yang disediakan itu, dengan mengikut hukum permintaan yang bersifat songsang, kita dapat melihat apabila harga asal P0 meningkat kepada P1, kuantiti akan menurun dari Q0 ke Q1. Manakala apabila harga asal P0 menurun ke P2, kuantiti akan meningkat dari Q0 ke Q2. Keadaan ini selaras dengan hukum permintaan yang bersifat negatif. Seterusnya ialah data. Data ni berdasarkan daripada kajian saya. Jadi kita boleh lihat pada harga dan permintaan. Pada harga 2,500 terdapat 100 permintaan buah unit laptop. Pada harga 3,000 permintaan laptop menjadi computerable menjadi 80. Seterusnya 3,500 permintaan laptop turun menjadi 60. Jadi berdasarkan rajah tersebut, apabila harga naik, permintaan terhadap computerable menjadi berkurang. Peralihan dari titik A ke titik C sepanjang keluk permintaan akibat kenaikan harga dikenali sebagai pengurangan permintaan.
Kenaikan harga laptop dari 2,500 kepada 3,500 menyebabkan kuantiti yang diminta berkurang dari 100 unit ke 60 unit. Di sini kita boleh lihat peluk dia. Peralihan dari titik A ke titik C. Kita boleh tengok unit komputer riba ataupun laptop menjadi berkurangan. Seterusnya ialah cadangan meningkatkan permintaan. Yang pertama ialah dasar kerajaan. Dasar kerajaan akan mempengaruhi permintaan pasaran sama ada secara langsung atau tidak langsung seperti dasar percukaian dan pemberian subsidi. Apabila kerajaan mengurangkan cukai pendapatan dan bantuan kerajaan kepada golongan miskin, kuasa beli bagi golongan miskin juga akan turut bertambah. Permintaan pengguna terhadap barangan di pasaran akan meningkat kerana kuasa beli pengguna yang meningkat menyebabkan golongan miskin mampu untuk membelanjakan pendapatan yang diperoleh mereka terhadap barangan di pasaran. Oleh itu, keluk permintaan akan beralih ke kanan. Seterusnya, agihan pendapatan. Agihan pendapatan merujuk kepada taburan kekayaan antara golongan kaya dan miskin dalam sebuah negara. Golongan yang berpendapatan rendah akan membelanjakan pendapatan mereka untuk membeli barang yang murah. Oleh itu, sekiranya dalam sebuah negara terdapat ramai golongan yang berpendapatan rendah, maka permintaan terhadap komputer riba akan meningkat kerana ia merupakan satu kemudahan untuk sesi pembelajaran pada zaman kini. Keluk permintaan barang tersebut akan beralih ke kanan. Sebaliknya, golongan yang berpendapatan tinggi akan membelanjakan pendapatan mereka untuk membeli barangan mewah. Oleh itu, sekiranya lebih ramai golongan yang berpendapatan tinggi, maka permintaan terhadap barang mewah akan meningkat. Seterusnya, konsep penawaran. Penawaran merupakan salah satu syarat bagi mencapai keseimbangan dalam sesebuah pasaran. Menurut Rahasja 2008, penawaran didefinisikan sebagai jumlah barangan yang ditawarkan oleh pengeluar pada pelbagai tingkat harga selama satu jangka masa tertentu. Antara faktor yang mempengaruhi sesebuah penawaran ialah harga barang itu sendiri, harga faktor pengeluaran, dan teknologi pengeluaran. Hukum penawaran. Hukum penawaran menyatakan bahawa apabila harga meningkat, kuantiti ditawarkan akan meningkat. Dan apabila harga sebuah barang turun, maka kuantiti yang ditawarkan akan menurun. Hukum penawaran adalah berdasarkan andaian ceteris paribus, iaitu faktor lain adalah tidak berubah, menunjukkan perubahan hanya berlaku pada barang itu saja. Hubungan antara barang dengan kuantiti ditawarkan adalah positif atau secara langsung. Seterusnya, keluk penawaran. Keluk penawaran ialah keluk yang menghubungkan antara harga barang dengan hubungan antara kuantiti yang ditawarkan. Paksi X, kita boleh lihat dekat rajah ni, menunjukkan kuantiti unit, manakala paksi Y menunjukkan harga. Keluk penawaran mencerun dari kiri ke kanan. Perubahan kuantiti ditawarkan. Perubahan kuantiti ditawarkan adalah disebabkan oleh harga barang itu sendiri dan perubahan kuantiti ditawarkan hanya melibatkan pergerakan di sepanjang keluk penawaran. Berdasarkan 5.0 ataupun rajah keluk ini, dengan mengikuti hukum penawaran iaitu secara langsung, kita boleh lihat apabila harga asal P0 meningkat ke P1, kuantiti akan meningkat dari Q0 ke Q1. Manakala apabila harga asal P0 menurun ke P2, kuantiti akan menurun dari Q0 ke Q1. Keadaan ini mengikuti hukum penawaran yang bersifat langsung. Seterusnya ialah cadangan meningkatkan penawaran. Yang pertama, dasar kerajaan. Apabila kerajaan menaikkan cukai jualan, kos pengeluaran akan meningkat. Jadi, pengeluar atau firma akan mengurangkan penawaran. Sebaliknya, pemberian subsidi akan mengurangkan kos pengeluaran dan menyebabkan penawaran bertambah. Malah, kesannya, keluk penawaran pasaran akan beralih ke kanan.
Seterusnya, inisiatif konsumer untuk membeli komputer riba terpakai. Hal ini dapat membantu golongan kurang berkemampuan dalam membeli sebuah komputer riba yang terpakai kerana tidak mampu membeli komputer riba yang baru disebabkan harganya yang mahal. Disebabkan harga komputer riba meningkat, penawaran bagi firma juga bertambah kerana firma hanya inginkan keuntungan. Jika harga dikurangkan, permintaan akan kembali meningkat. Oleh itu, pengguna mencari inisiatif untuk mencari komputer riba terpakai kerana harganya yang murah dan sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi, kesimpulannya, pelbagai faktor yang mempengaruhi pergerakan keluk disebabkan oleh permintaan jumlah barang yang diminta oleh pembeli untuk memenuhi setiap keperluan masyarakat. Hal ini kita boleh lihat dalam keluk permintaan yang mana menunjukkan jumlah yang diminta oleh pembeli untuk memenuhi keperluan masyarakat sosial dalam satu pasaran ekonomi. Manakala bagi keluk penawaran, jumlah barang yang ditawarkan untuk dijual. Keluk penawaran akan menunjukkan hubungan antara satu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan. Sekian, terima kasih.